Lepas tu Lara ni pun cakap, Mak terima kasih sangat sebab panggil nama Lara. Sebab kalau mak dia tak panggil dia tadi kan, mungkin dia dah pun terbawa ataupun dibawa masuk ke alam sebelah. Hai, Assalamualaikum and welcome to Pika Storyteller Channel. Pika nak ucapkan terima kasih pada korang semua yang sudi untuk klik pada video kali ini. Dan seperti biasa pada yang baru saja datang ke channel ni, jangan lupa untuk terus tekan butang subscribe di bawah dan juga follow Pika di Instagram Pika Storyteller. Jadi, untuk video kali ini, Pika akan menceritakan tentang 3 kejadian seram yang berlaku kepada Lara Sofia yang mana dia mempunyai pengalaman berjumpa dengan orang bunian. So, tanpa kita buang masa, jom kita mulakan dengan kisah yang pertama. Jadi, kisah yang pertama ni berlaku di kawasan kebun durian milik abah kepada Lara Sofia. Okay, kata Lara Sofia, memang daripada kecil lagi dia dah terbiasa untuk pergi ke kebun tu. Tetapi memandangkan sekarang ni dia dah pun kerja. So dia ada komitmen dengan kerja semua. Jadi jarang-jarang lah dia boleh temankan mak ayah dia untuk pergi ke kawasan kebun durian tu. Pada masa tu musim durian. Jadi kebiasaannya kalau musim durian ni memang banyaklah kan buah durian yang gugur semua tu. So nak dijadikan cerita, pada satu hari mak dengan ayah Lara Sofia ni nak pergilah ke kebun durian tu. So Lara Sofia ni disebabkan dia ada masa, jadi dia pun pergilah temankan mak ayah dia tu. Bila sampai di sana macam biasalah kan, dia orang akan duduk nak tengoklah mana-mana kot ada durian yang gugur dan sebagainya. Jadi masa tu mak Lara Sofia ni dia duduk dekat pangking kebun, dekat dalam kawasan kebun tu lah. Lepas tu Lara ni pun dia teringat sebab masa kecil dulu dia pernah tanam satu pokok durian ni. Alah biasalah kan kita masa kecil-kecil kalau kita pergi kebun, kita tanam pokok tu, kita kata tu pokok kita lah. Jadi Lara ni pun bagi tahu lah dekat mak dia, Mak, Lara nak pergilah tengok pokok durian Lara dekat tepi, dekat hujung tu kan. Jadi mak Lara ni pun bagi kebenaran lah untuk Lara pergi ke sana. Jadi Lara ni pun teruslah berjalan seorang diri pergi ke kawasan pokok durian yang dia tanam masa kecil-kecil dulu dekat hujung kebun milik ayah dia tu kan. So bila dia sampai dekat pokok durian dia tu, dia tengoklah pokok durian dia ni agak terbantut jika nak dibandingkan dengan pokok durian yang lain-lain. Sebab yang lain-lain berbuah elok je tau. Lepas tu pokok durian yang Lara Sofia tanam ni dah lah terbantut, lepas tu tak ada buah pula kan. Lepas tu tiba-tiba Lara Sofia ni dia dapat terhidu sesuatu yang sangat-sangat wangi. Masa ni Lara Sofia kata dia terus terdetik dekat dalam hati dia, rasa macam tak sedap hatilah. Sebab kebiasaannya kalau ada makhluk tu dia akan ada dua je kan, sama ada bau wangi sangat ataupun tiba-tiba bau busuk sangat-sangat kan. Jadi masa tu Lara Sofia ni dah mula rasa macam tak sedap hati, rasa berdebar. Jadi bila Lara Sofia ni rasa tak sedap hati, dia terus nak beredar daripada kawasan pokok durian dia tu kan. Pada masa tu, langkah dia ni terhenti disebabkan oleh tiba-tiba dia ternampak ada seorang lelaki memakai baju Melayu putih tanpa samping keluar daripada pokok durian milik Lara Sofia ni. Lepas tu Lara kata wajah lelaki tu not bad lah, agak handsome jugalah. Lepas tu bau badan lelaki tu sangatlah wangi. Jadi bila memandang kepada wajah lelaki tersebut, Lara ni dia jadi macam tergamam. Lepas tu dia kata nampak muka wajah lelaki tu kan macam tenang je. Jadi tiba-tiba lelaki tu dia pegang tangan Lara Sofia ni dan dia macam bawa Lara Sofia pergi ke satu kawasan gerbang yang sangat cantik. Lepas tu Lara kata dekat gerbang tu dia ada 2 orang yang memakai baju warna hitam. Bagi Pika macam pengawal macam tu kot yang menjaga gerbang tu kan. Baru je dia nak melangkah masuk ke dalam kawasan gerbang yang cantik tu, tiba-tiba Lara Sofia ni terdengar suara mak dia memanggil nama dia. Lara, Lara, macam tu lah kan, lebih kurang. So masa tu barulah Lara ni dia tersedar. Sebab tadi dia kata dia macam terbuai macam tu kan. Sekarang barulah dia sedar. Lepas tu dia terus tarik tangan dia daripada lelaki tu dan berlari pergi ke arah mak dia. Bila dia sampai dekat mak dia ni, Lara ni pun terus menangis teresak-esak. Dia peluk mak dia. Lepas tu dia ucapkan terima kasih lah dekat mak dia ni kan. Lepas tu mak dia tanyalah, Lara kenapa menangis ni kan. Lepas tu Lara ni pun cakap, Mak terima kasih sangat sebab panggil nama Lara. Sebab kalau mak dia tak panggil dia tadi kan, mungkin dia dah pun terbawa ataupun dibawa masuk ke alam sebelah. Lepas tu Lara ni pun bagi tahulah cerita yang dia nampak laki tu semua.
dekat mak ayah dia lah. Dan lepas tu memang mak ayah dia terkejut lah kan. Cumanya Alhamdulillah pada masa tu yang dia ni tidak dibawa ke alam sebelah. Sebab biasanya kita pernah dengar kan kisah-kisah yang orang kongsikan masuk ke alam bunian apa semua ni. Bila masuk je memang kita dah tak dapat nak keluar daripada dunia dia orang kan. Lepas tu dia orang punya time frame tu pun dah lain. Macam tu lah lebih kurang kan. Untuk kisah yang kedua ni berlaku selepas Lara Sofia pulang sahaja daripada kerja. Masa tu kata dia tengah drive sorang-sorang on the way balik kerja ni dan jam menunjukkan pukul 11.30 malam. Mungkin dekat sini korang akan tertanya lah kan, kenapa pukul 11.30 malam baru nak balik daripada kerja? Sebab masa ni Lara tak ada bagi tahu Kika yang dia mungkin pergi makan dulu ke ataupun pergi lepak dengan kawan-kawan dulu ke. Dia tak ada mention dekat situ. Cuma kata dia pada masa tu jam menunjukkan pukul 11.30 malam. Jadi kata Lara untuk balik ke rumah dia kena melalui satu jambatan. Dan kata dia jambatan tu pula dia punya lampu tu ada tapi macam malap-malap gitu kan. So untuk pergi ke rumah dia kenalah menyeberangi jambatan tersebut. Untuk pengetahuan korang, sepanjang perjalanan Lara tu sebenarnya dikelilingi oleh pokok kelapa sawit dan juga bekas-bekas lombong. Tapi kata Lara, dalam 5 kilometer sebelum Lara ni dia sampai dekat kawasan jambatan tu, tiba-tiba keadaan sekeliling Lara ni jadi gelap sangat-sangat. Korang bayangkanlah, keadaan yang mula-mula okey, tiba-tiba kita macam masuk dekat alam yang lain yang mana kawasan tu jadi gelap sangat-sangat. Sedangkan kebiasaannya memang nampaklah kan lampu jalan yang macam malap-malap gitu. Dan bila Lara ni nak sampai dekat kawasan jambatan tu, sekali dia nampak dekat atas jambatan tu ada satu cahaya yang sangat terang. So masa ni Lara ni dia pelik lah. Kebiasaannya dekat kawasan jambatan tu kan ada lampu malap-malap je. Ni tiba-tiba ada satu lampu yang sangat besar. Bukanlah lampu, cahaya yang sangat besar, yang sangat terang. Jadi masa ni Lara Sofia kata hati dia mula dah macam terdetik. Ni macam pelik kan kawasan ni kan. Lepas tu dia kata bila dia tengok ke belakang jalan dah sangat-sangat gelap. Dekat depan pula cahaya terang. So nak tak nak dia kata terdedah je lah kan. Sebab dia memang nak balik ke rumah. Lepas tu kata Lara bila dia sampai dekat kawasan jambatan tu, dia kata tiba-tiba dia teringat balik yang pengalaman dia kena bawa dekat gerbang kisah yang pertama tadi tu kan. So masa ni Lara ni dia dah yakin yang sebenarnya dia dah termasuk ke alam bunian. Sebab kata dia kawasan yang sepatutnya kan tadi 11.30 malam. Ni dia kata bila nak masuk dekat kawasan tu, dia jadi macam waktu siang tau. Cahaya memang sangat terang. Lepas tu jalan yang bertar tiba-tiba bertukar menjadi macam tanah merah. So Lara ni pun dia terus berselawat. Lepas tu dia tawakal je lah. Dia minta doa lah kan. Semoga dia ni akan jumpa balik jalan keluar daripada kawasan tersebut. So dalam dia duduk berselawat tu, dia teruskan memandu dan mata dia ni pun duduk tengoklah keadaan sekeliling ni. So tak jauh daripada kawasan yang terang tadi tu, yang ada pintu gerbang sebagainya tu, Lara Sofia kata tiba-tiba hidung dia ni terhidu bau yang sangat wangi. Bau macam kasturi tu kan. Lepas tu diselang-seli pula dengan bau macam seakan-akan bau makanan. Macam kalau kita pergi kenduri kahwin kan, biasanya bau macam tu, bau orang menumis, macam tu lah dia punya bau tu. Lepas tu Lara ni kata dia tak beranilah untuk stop kereta dia. So dia teruskan je perjalanan dia tu, bawa kereta perlahan sambil masih lagi berselawat dekat dalam hati ni. Lepas tu kan tiba-tiba Lara ni dia ternampak ada satu perkampungan tau, yang mana ada ramai sangat orang ni berkumpul dekat satu tempat. Cuma yang peliknya Lara kata kawasan perkampungan tu macam zaman dulu punya. Macam kalau kita tengok filem-filem Piramli kan. Dia orang punya pemakaian tu macam zaman-zaman tu lah. Yang mana pakai baju kebaya kalau perempuan, kalau lelaki pakai baju Melayu. Mungkin macam tu lah kot. Lepas tu perkampungan tu pula dia ada rumah-rumah macam rumah-rumah kampung, rumah lama kan. Jadi masa ni memang Lara ni lagi yakin lah yang mungkin dekat kawasan tu bunian ni, orang bunian ni mungkin dia orang tengah ada kenduri, ada majlis macam tu kot. Lepas tu Lara kata dia ni masa memandu dia teruskan je. Dia memang ambil jalan lurus je lah. Dia tak nak masuk ke mana-mana simpang. Sebab dia ingat lah yang kalau dekat dunia yang sebenar pun jambatan tu straight macam tu je. Dia tak ada simpang ke apa kan. Jadi Lara ni pun terus berhentikan kereta.
Lepas tu dia tengoklah orang-orang yang dekat luar tu kan. Tapi malangnya diorang semua tu macam tak menghiraukan langsung si Lara Sofia ni. Lepas tu Lara pun katalah, dia tengoklah dekat phone dia. Kut-kut ada line lah kan. Tapi malangnya line tak ada langsung. Masa tu memang rasa macam nak menangis jugalah. Sebab dia dah sedar yang dia ni dah masuk dekat alam lain kan. Lepas tu dia cuba untuk tenangkan diri. Masih lagi berselawat. Lepas tu dia minta doa lah dengan Allah SWT supaya Lara ni boleh keluar daripada kawasan tu. Tak lama selepas tu, Lara ni dalam keadaan dia masih lagi takut semua tu, tiba-tiba dia terdengar ada suara perempuan daripada luar kereta dia. Lepas tu bila Lara ni tengok ke arah perempuan tu, dia kata perempuan tu sangat cantik. Sebab dia pakai baju putih macam pengantin. Lepas tu memang perempuan tu sangat cantik lah. Dia macam puteri zaman-zaman dulu macam tu. Lepas tu perempuan tu pun tegurlah si Lara Sofia ni. Dia kata macam ni, kamu sesat ya? Kamu bukan orang sini ya? Macam tu. Jadi Lara Sofia ni dengan spontannya dia pun jawablah, ya, saya sesat. Saya nak keluar daripada kawasan ni, nak balik semula ke tempat saya. Macam tu lah lebih kurang kan. Lepas tu perempuan tu pun tersenyum. Lepas tu perempuan tu pun cakap, asal usul kamu daripada keturunan sana, keturunanmu daripada suku Sunda, dan kamu datang ke sini untuk tahu asal usul kamu. Usah khawatir, teruskan perjalanan sampai ke hujung kampung dan kamu akan kembali semula ke tempat asalmu. Macam itulah lebih kurang perempuan tu cakap dekat Lara Sofia ni. Lepas tu Lara ni pun dia ikutlah kata perempuan tu tadi. Dia pun teruskan perjalanan dan tiba-tiba keadaan tadi yang macam meriah tiba-tiba menjadi gelap. Kan tadi dia kata pukul 11.30 kan, dia sesat tu. Lepas tu bila dia tengok jam, pukul 12. Rupa-rupanya baru setengah jam dia sesat tadi. Tapi kata Lara Sofia, pengalaman dia sesat dekat kawasan kampung Bunian tu terasa macam dah berjam-jam lamanya dia sesat dekat kawasan tu. Jadi keesokan paginya, Lara ni pun menggunakan jalan yang sama jugalah untuk pergi ke kerja kan. Lepas tu dia kata kalau waktu siang, selalunya memang dia akan selalu nampak ataupun kerap juga nampak kelibat perempuan yang tolong dia tadi yang pakai baju putih macam puteri tu kan, duduk tersenyum di sebalik pokok besar dekat kawasan jambatan tu. Jadi Lara Sofia ni kata kalau waktu siang memang dia beranilah untuk menggunakan laluan jambatan tu. Tapi kalau dia balik daripada kerja, kalau dia terpaksa balik malam semua kan, memang dia tak berani langsung lah gunakan laluan tersebut. Dia akan gunakan laluan yang lagi satu untuk pulang ke rumah dia. Untuk kisah yang ketiga ni pula bukan berlaku dekat kawasan hutan tapi berlaku dekat Cameron Highlands. Kalau korang ingat kisah Cameron Highlands yang pernah Lara Sofia ceritakan dekat kita semua, ada seorang kawan dia ni yang bernama Zura. Ingat tak? Okey. Dalam kejadian kali ni, si Zura ni dia memang suka pergi ke Cameron Highlands. Dan pada hari tu juga, Zura ni dia ajak Lara untuk temankan dia pergi ke Cameron Highlands. Jadi diorang ni pun pergilah ke sana. Lepas tu diorang ni menetaplah dekat satu hotel yang terletak di kawasan Tanah Rata. Nak dijadikan cerita, pada malam pertama tu masa Lara ni tengah duduk tidur kan, tiba-tiba dia mendapat mimpi yang sangat mengerikan. Lepas tu, masa tu dia pun terus terjaga dan bila dia tengok jam menunjukkan pukul 1.30 pagi. So disebabkan oleh dia dapat mimpi yang sangat buruk tu, Lara kata alang-alang dah terjaga semua tu, dia nak bangun untuk solat tahajud dengan solat hajat lah. Sebab biasalah kan bila kita tidur lepas tu terbangun, seeloknya kita buat solat hajat semua kan, ataupun solat tahajud semua tu. Lepas tu Lara ni pun dia solat dan lepas habis dia solat kan, tiba-tiba dia dapat terhidu bau yang sangat sedap, iaitu bau makanan macam seolah-olah ada orang yang tengah memasak dekat dalam bilik hotel dia orang tu. Sedangkan masa tu kan pukul 1.30 pagi. Lepas tu kawan dia si Zura tu tengah duk lena tidur semua kan. Siapa pula yang masak dekat dalam bilik dia orang tu? Jadi selepas dapat hidu bau makanan yang sedap tu, Lara kata tiba-tiba rasa perut dia macam lapar lah pula kan. Lepas tu dia pun teringat dekat dalam kereta dia orang ada letak roti dan makanan jugalah kan, sedikit makanan dekat dalam kereta. Jadi Lara ni pun dia kata lapar ni. Apa kata kalau aku turun je lah pergi ambil roti dengan makanan dekat dalam kereta tu kan. So Lara ni pun dia terus keluar daripada bilik hotel dia tu untuk pergi ambil makanan dekat dalam kereta ni lah. Dan masa ni korang perasan tak, kadang-kadang dekat hotel dia ada macam dia dah sediakan iron board dengan iron kan dekat setiap bilik. Tapi ada juga setengah hotel yang kalau macam guest nak pergi iron baju, dia orang kena pergi dekat satu bilik khas
Jadi Lara kata dekat hotel tu, kalau nak pergi iron baju, memang akan melalui satu bilik khas lah untuk guest pergi iron baju semua kan. Dan Lara kata yang peliknya, bau makanan yang sedap tu tadi, masa dia on the way nak turun daripada nak pergi ke kereta dia tu kan, dia kata bau makanan tu sangat kuat dekat kawasan orang duk iron baju tu. Sedangkan masa tu memang dia jenguk, dia tengok tak ada orang apa semua pun. Lepas tu Lara ni pun dia memberanikan diri untuk pergi tengok sendirilah kan dekat dalam bilik tu. Ada orang ke macam mana kan. Lepas tu bila Lara ni dia pergi jenguk, tiba-tiba dia kata kawasan tu jadi macam lain. Dia macam seolah-olah satu dapur. Lepas tu Lara nampak ada seorang perempuan yang tengah memasak. Sedangkan kalau dalam dunia sebenar, tempat tu adalah tempat kita iron baju. So lepas tu Lara ni pun dia endahkan je lah sebab dia dah sedar yang sebenarnya mungkin tu adalah alam lain. Kan kalau kita pun mesti pelik kan tiba-tiba nampak ada perempuan tengah masak. Lepas tu nampak kawasan tu jadi macam luas, macam kawasan dapur. Sedangkan kalau bilik iron tu kan macam kecil gitu je. So Lara ni pun dia tak endahkan perempuan tu tadi yang tengah masak tu. Dia pun terus turun ke bawah, pergi dekat kereta dia. Lepas tu dia pun ambil makanan, dia naik balik. Kata Lara memang dia dapat bau lah benda tu kan. Untuk 2-3 malam yang dia duduk bermalam dekat hotel tu memang bau tu memang selalu ada. Bau masakan tu. Dan yang peliknya benda tu berlaku bukanlah pada waktu siang ni. Okey lah kita faham ada kafe semua kan. Tapi ni pada waktu malam. Tengah-tengah malam dia dapat hidu bau tu. Cuma Lara kata dia tak risau sangat lah sebab benda tu pun tak adalah nak mengusik dia macam menunjukkan diri ke apa, tak ada. Cuma macam sekadar bau macam tu je. So berakhirlah sudah kisah yang dikongsikan oleh Lara Sofia tentang orang Bunan. Jadi apa pendapat korang tentang kisah kali ini? Yang mana bagi korang yang memang korang rasakan agak seram? Yang pertama, yang kedua ataupun ketiga. Bolehlah korang komen di bawah. Ataupun let's say kalau korang sendiri pernah mengalami pengalaman yang sama, bolehlah juga kongsikan dekat Pika di komen di bawah. Dan seperti biasalah, pada yang baru saja hadir ke channel Pika, bolehlah support Pika dengan tekan butang subscribe di bawah dan juga follow Pika di Instagram Pika Storyteller. So apapun itu sajalah video Pika untuk kali ini. Jumpa korang lagi in my next video. So see you soon. Bye.